Hai, Dr. Nasia, pakar kecantikan anda. Minggu lepas dan minggu-minggu yang sebelum ni banyak kali Dr. Nats mention tentang jerawat, ada yang inflammatory, ada yang non-inflammatory. So minggu ni Dr. Nats nak borak tentang satu jenis jerawat yang ditakuti ramai sebab kalau dapat jerawat ni dia punya complication tu susah nak rawat, iaitu jerawat batu. Okay, siapa yang first time, thank you for watching. I'm Dr. Nats, aesthetic doctor. Kalau you all suka video-video Dr. Nats, jangan lupa subscribe dan tekan bell notification. Jadi bagaimana jerawat batu ni terjadi? Sebab jerawat batu ni macam je jerawat-jerawat yang lain, okey? Dia terjadi disebabkan oleh pori kita tersumbat dengan minyak, dengan kotoran, dengan kulit mati, and then ada bakteria dan ada inflamasi ataupun radang. So jerawat batu terjadi. Lebih cenderung kalau you jenis kulit yang berminyak. And then dia tak kira umur, kalau you teenagers pun boleh dapat, middle age pun boleh dapat, yang dah berumur pun boleh dapat. Okay, selalunya disebabkan oleh hormonal issue juga and pemakanan. Okay. So now macam mana nak kenal pasti jerawat batu ni? Nak tengok you ni ada jerawat jenis apa? Jenis pasir ke, jerawat batu ke? Alright, jerawat batu kalau kita tengok dekat kulit kita, dia boleh hadir dekat mana-mana bahagian kulit kita. And then dia kemerah-merahan. Lepas tu dia akan ada dekat luar dan juga di dalam kulit. So permukaan kulit tu akan nampak macam bengkak, macam bisul tapi dekat muka. And bila kita sentuh dia sangat sakit. Okay, and bila sentuh tu actually dia tak keras sangat, tak lembut sangat dan ada nanah dekat dalam kulit tu lah. And complication dia kalau tidak dirawat dengan cepat ataupun dirawat dengan cara yang betul, dia boleh menyebabkan parut yang permanent, iaitu parut lekuk. Tak ada krim yang boleh rawat parut lekuk ni, kena buat rawatan. Sekarang macam mana kita nak rawat jerawat batu? So jerawat batu selalunya dia serius tau, dia severe. Jadi perlukan ubat jerawat iaitu isotretinoin atau nama lain dia Accutane. Okey, isotretinoin ni dia perlukan doktor prescription. You perlu consult dulu dengan doktor baru you boleh ambil. You tak boleh ambil suka-suka. Sebab apa? Dia ada banyak side effects. Okey. Selalunya ubat isotretinoin ni doktor akan bagi dalam jangka masa tertentu. Okey, dia tak boleh diambil untuk long term because of the side effects. Apa dia? Contoh dia, nombor satu, kalau you nak mengandung, you kena stop makan ubat tu 6 bulan baru you boleh start mengandung. Contohnya hari ni you makan, hari ni you last day makan, you kena stop dulu selama 6 bulan dan baru you boleh start mengandung tau. Sebab dia boleh menyebabkan birth defect ataupun congenital birth defect kepada baby, iaitu lahir-lahir baby boleh mendapat masalah lah, contoh cleft palate. Selain itu, dia boleh juga mengganggu kita punya emosi, kita punya mood. Ada yang makan tu sampai rasa depression, rasa stress. So that one kita kena stop. Okay, that one is also common. Selain tu dia boleh menyebabkan radang, menyebabkan inflammation kepada otot, jadi rheumatoid arthritis ataupun kepada usus pun boleh. Some patient juga dia complain ada sakit kepala, yang tu pun common. Jadi you perlu tahu tentang complication ubat ni baru you boleh ambil dan perlu sign consent. Okey, alternatif kedua adalah untuk rawat jerawat batu adalah makan antibiotik. Alright, antibiotik ni pun sama, perlukan konsultasi daripada doktor, perlukan prescription daripada doktor, tak boleh ambil suka-suka. And antibiotik ni pun sama, kita tak bagi ambil jangka masa yang panjang, hanya jangka masa yang tertentu. Sebab ubat ni bukan macam suplemen, suplemen selamat untuk diambil long term. Ubat is meant to be taken for short term dan result dia memang lagi cepat. Alright, sama juga ubat pun, antibiotik pun dia ada side effect seperti sakit perut,
Ada juga yang loyal, cerit-berit. This one pun you kena ambil kira lah sebelum you start makan antibiotik. Okay, selain daripada isotretinoin, antibiotik, ketiga apa yang you boleh guna dekat luaran, dari luaran, iaitu topical. Okay, topical yang paling bagus untuk jerawat adalah produk yang mengandungi retinoids ataupun salicylic acid. So, first kita cakap tentang retinoids lah. Retinoids ni vitamin A. Isotretinoin is also vitamin A, tapi dia dalam bentuk oral, makan. Manakala retinoids ni dalam bentuk topical, sapu. So ada banyak sangat brand, ada banyak produk yang mengandungi retinoid dekat pasaran. Tapi apa produk yang bagus yang you boleh cuba dekat over the counter, ada jual di farmasi, adalah Adapalene, Differin, ya. So you punya produk tu you boleh sapu topical sahaja dekat tempat jerawat, ataupun retinoid serum, retinoid moisturizer yang ada retinoid pun ada, you boleh sapu satu muka. Sebab apa? Kebaikan retinoid ni nombor satu, dia mengawal minyak yang keluar, jadi kulit you tak berminyak sangat. So kurang minyak maksudnya dia kurang menyumbat pori, kuranglah jerawat. Number two, retinoid dia bantu percepatkan proses matang kulit ataupun proses salin kulit tu lagi cepat, ataupun kita panggil increase cell turnover. Jadi kulit mati tu akan tertanggal dan tidak menyumbat pori kita. Alright, sama juga retinoids ni dia ada side effects. Dia boleh menyebabkan kulit kita kering, kulit kita irritated. Lepas tu dia menyebabkan dia jadi sensitif kepada cahaya matahari. That's why the next day tu you kena pakai sunblock. And then kalau you pregnant, you breastfeeding, you tak boleh makan sebab kita takut dia ada kesan kepada baby macam yang kita makan tu lah. So it is safe untuk kita avoid guna retinoids kalau you pregnant or breastfeeding. Okay, manakala salicylic acid also very good sebab salicylic acid ni sejenis BHA, beta hydroxy acid. Jadi dia akan bantu untuk membersihkan pori kita daripada minyak, lebihan minyak. So pori kita kurang minyak dan dia tidak akan menyebabkan tersumbat, kuranglah jerawat batu ni. Okay? Untuk rawat jerawat ada beberapa jenis rawatan. Nombor satu, kita ada signature peel, iaitu sejenis chemical peel di mana rawatan dia tak banyak, hanya 2 ke 3 session diperlukan, and you akan nampak jerawat you makin berkurangan, makin susah nak naik, dan kalau boleh selepas tu buat maintenance supaya susah nak jadi jerawat batu. Okey, kedua yang kita ada adalah laser. So laser ni dia akan bantu bunuh kuman, dia bantu kecilkan kelenjar minyak supaya kurang minyak dihasilkan. And yang paling best, pada masa yang sama dia boleh rawat parut hitam ataupun parut merah juga. Okey, rawatan ketiga terbaik untuk jerawat yang kita ada adalah Diamond Skin Treatment. So Diamond Skin Treatment ni dia bantu nombor satu, kurangkan inflammation. Sebab apa? Jerawat ni adalah sejenis inflammation. So Diamond Skin akan bantu kurangkan inflamasi, seterusnya bantu kurangkan jerawat. And the second one, Diamond Skin, dia boleh bantu pudarkan parut juga sebab dia ada glutathione, dia ada vitamin C, dan juga dia ada tranexamic acid untuk bantu pudarkan parut. Okey, macam mana pula kalau ada parut lekuk? Alright, so parut lekuk macam Dr. Naz cakap, tak ada krim yang boleh bantu. You all kena datang buat rawatan. Contoh rawatan yang kita ada untuk parut lekuk adalah subcision, ada TCA cross, kita ada laser, kita ada PRP, dan juga kita ada Rejuven S. Okey, itu sedikit sebanyak tentang jerawat batu. Kalau you all masih lagi ada soalan, masih lagi ada jawapan yang belum terjawab, korang boleh tanya dekat bawah komen ni, Dr. Naz akan reply. And then apa yang Dr. Naz nak cakap, jerawat ni dia bukan senang tau nak rawat. You kena ada skincare yang betul,
you kena tahu macam mana nak jaga pemakanan, macam mana nak balancekan hormon, and then perlu buat rawatan juga supaya dia tidak berpanjangan dan tak menyebabkan lagi banyak complication. Bila ada complication, lagi banyak you nak kena spend. Okay, so apa-apa pun jangan lupa tengok semua video-video Dr. Nats yang sebelum ni, sebab ada banyak jenis jerawat lain, banyak macam mana nak elakkan dapat jerawat juga. Okay, jumpa lagi next time. Bye.